Didik TV KPM. Baiklah, kita telah belajar tentang lukisan berskala dan pastinya kita nak tanya Cikgu Kuna, bagaimanakah lukisan berskala ini dapat diaplikasikan dalam kehidupan seharian? Bagaimana itu Cikgu Kuna? Okey, Cik Mira ya. Okey, untuk lukisan berskala ni macam yang cikgu bagi tahu, dia boleh dibesarkan, boleh dikecilkan. Jadi semestinya dia banyak kegunaan dalam kehidupan harian. Contoh Cik Mira nak pergi Kuala Terengganu kan. Ada satu kursus dan sebagainya. Cik Mira tengok wave. Tengok wave dia bagi jarak, dia kata 2.3. Tapi kita tengok dalam peta tu macam dekat je. Tapi sebenarnya 2.3 yang ditunjuk dalam peta tu hanya lukisan skala yang dia dah kecilkan. Itulah aplikasi lukisan skala dalam kehidupan seharian. Okey. Jadi contoh soalan, okey, bagaimana kita aplikasikan lukisan berskala dalam kehidupan seharian. Contoh cikgu ambil satu soalan. Okey, peta negeri Johor dilukis dengan skala 1 cm kepada 10 km. Soalan, hitung jarak sebenar di antara keluang dengan air hitam jika jarak di atas peta adalah 2 cm. Kan kita tengok dalam wave dekat je. Nampak 2 cm dekat je. Tapi berapa jarak yang sebenar? Okey. Jadi sebenarnya lukisan berskala dan skalanya ditulis dalam bentuk nisbah. Nisbah kita dah belajar semasa tingkatan 1, bahawasanya kita boleh menganggap satu nilai itu adalah berkadar di antara satu sama lain. Okey. Contoh dalam lukisan skala, kita telah belajar bahawasanya lukisan berskala adalah L nisbah O. Okey. Skala L adalah lukisan, nisbah dengan O adalah objek. Jadi di sini untuk menyelesaikan soalan yang berbentuk penyelesaian masalah ini ataupun aplikasi, cikgu akan gunakan kaedah kadaran. Contoh dalam soalan ini jelas menyatakan, okey, jarak 1 cm pada peta. 1 cm kepada peta bermaksud ini adalah lukisan. Sebab dia telah lukis balik ke dalam peta. Jadi 1 cm adalah lukisan skala. Manakala di sini dia kata jarak yang sebenarnya adalah 10 km. Jadi jarak sebenar merujuk kepada objek. Okey, jarak sebenarnya adalah merujuk kepada objek dan jaraknya adalah 10 km. Okey, jadi yang pertama kena keluarkan semua maklumat yang diberi daripada soalan. Kita teruskan lagi, soalan tu minta kita hitung jarak di atas jarak yang sebenar. Soalan minta jarak sebenar berapa? Jika diberi jarak di atas peta adalah 2 cm. Okey, so jarak 2 cm diberi, ditanya berapakah jarak sebenar. Apa yang kita boleh buat adalah kita gunakan kaedah perkadaran. Lagi senang. Contoh daripada ayat pertama, 1 cm di atas peta merujuk pada ukuran, merujuk pada lukisan bersamaan dengan 10 km pada jarak yang sebenar. Sekarang soalan minta 2 cm. 2 cm adalah lukisan di peta merujuk pada lukisan skala. 2 cm adalah bersamaan dengan berapa jarak sebenar? So jarak sebenar ini belum diketahui. Dalam matematik, satu nilai yang belum kita ketahui, kita gantikan dengan X. Okey. So, sekarang kaedah pengiraannya adalah lebih mudah. Macam mana caranya? Sekarang kita nak cari jarak sebenar. X ini adalah jarak sebenar. Baik. Okey, so apa yang cikgu akan buat adalah nak cari nilai X tadi sama dengan, okey, silang kita nampak 10 km dengan 2 cm ni adalah bersilang. So yang bersilang itu cikgu darab. 2 didarab dengan 10 dan yang sama kedudukan ini 1 cm dibahagikan dengan 1. Jadi berapa kita dapat? Kita dapat 20 km, cikgu. So jawapannya betul, iaitu 20 km. Itulah jarak sebenar apabila lukisan di atas peta 2 cm, jarak sebenarnya adalah 20 km. Jauh sebenarnya. Jadi itulah aplikasi yang kita gunakan lukisan skala dalam menentukan jarak sebenar dalam sesuatu tempat ke sesuatu tempat. Okey. Jadi cikgu harap pelajar boleh guna ataupun aplikasikan lukisan yang sebenar dalam menyelesaikan menggunakan lukisan skala untuk menyelesaikan masalah sebenar. Baiklah. Okey. Jadi cikgu rasa cikgu perlukan seorang pelajar untuk bantu cikgu menyelesaikan satu soalan.
Okey, soalannya adalah Khairul. Melukis segi empat sama dengan skala 1:1/3. Jika panjang sebenar sisi segi empat sama tersebut adalah 6 cm, berapakah panjang sisi dalam sentimeter lukisan berskala? Okey, jadi soalan ni bukan melibatkan peta dah. Okey, melibatkan sebab tu lukisan berskala ni dia boleh lukis balik. Contoh segi empat tadi, mungkin dia bagi panjang tadi dalam ukuran yang sebenar. Dia nak kita kecilkan balik. Ataupun dia bagi dalam lukisan skala, atau skala tu kecil, dia nak suruh kita besarkan balik. Jadi sekarang dia nak tahu berapakah panjang sisi dalam sentimeter lukisan berskala. Okey, jadi siapa yang boleh bantu cikgu? Siapa yang ingin bantu? Dalam soalan ni objek dah diberi cikgu ya? Ya, okey. Dia kata dia gunakan skala 1:1/3. So yang pertama bila melibatkan penyelesaian masalah ni, kita keluarkan maklumat terlebih dahulu. Keluarkan maklumat apa yang diberi. Contoh dalam ni ada diberi skala 1:1/3. Okey, skalanya adalah 1:1/3. Kemudian kita faham skala yang diberi ini merujuk kepada lukisan nisbah objek. Baik. Dan apa lagi ni beri? Dia beri panjang sebenar sisi 4 ialah 6 cm. So panjang 6 cm itu merujuk kepada ukuran sebenar. Merujuk kepada ukuran sebenar. Jadi sini 6 cm. Jadi berapakah lukisannya dalam bentuk lukisan skala? Berapakah panjangnya dalam bentuk lukisan skala? Kita tanya cikgu ke murid? Okey, siapa murid yang boleh bantu cikgu? Berapakah panjang yang sepatutnya dilukis dalam bentuk skala tersebut? Baik, siapa yang ingin bantu? Tadi saya nampak Hidayah ada angkat tangan cikgu. Hidayah angkat tangan. Okey, Hidayah boleh bantu cikgu. Silakan Hidayah. 18 cm. Okey, jawapannya Hidayah bagi adalah 18 cm. Itu adalah ukuran panjang. Okey, jadi kita rujuk lihat balik bagaimana jalan penyelesaiannya. Maka X adalah sama dengan, okey, jadi kat sini yang darab ni, yang bersilang ni kita darab. Okey, dan kita bahagikan dengan 1/3. So kita akan dapati X-nya adalah sama dengan 18 cm. Wow. Okey, pandai. Jadi, betul cikgu Ya, betul. Alhamdulillah. So kita dapat itu adalah panjang sisi bagi segi 4. Okey, jadi terima kasih dan tahniah kepada Nur Hidayah kerana telah dapat menjawab dengan tepat dan betul. Yes, betul tu cikgu. Berapa ganjaran untuk Hidayah cikgu kerana dapat jawab dengan betul jadi, tu? Jadi kerana Hidayah dapat beri jawapan yang betul dan tepat tanpa kesilapan apa-apa, cikgu bagi 5 bintang untuk Hidayah. Wah, tahniah Hidayah. Dan juga tahniah kepada kawan-kawan yang lain yang dapat jawab dengan tepat sekali. Macam mana semua betul jawapan masing-masing? Dapat tak jawapan sama dengan Hidayah dan jawapan cikgu? Sama? Sama. Senyum tu, angguk tu. Sama lah tu cikgu. Baik cikgu, memandangkan kita sudah sampai ke penghujung kelas kita, sedikit rumusan daripada Cikgu Kuna tentang pembelajaran kita untuk hari ini. Jadi untuk hari ini sebenarnya kita telah belajar berkenaan dengan lukisan skala. Okey, apa yang kita kena faham dengan lukisan skala? Okey, lukisan skala ni yang pertama adalah lukisan yang boleh kita lukiskan balik, yang mana lukisan itu boleh jadi semakin kecil ataupun semakin besar ataupun sama saiznya. Okey, dan sebenarnya lukisan skala seperti yang dibincangkan tadi, dia adalah banyak kegunaan yang kita gunakan dalam kehidupan seharian. Yang mana jika ukuran itu terlalu besar, kita boleh kecilkan dengan lukisan skala. Dan kalau ukuran itu terlalu kecil, kita boleh besarkan dengan menggunakan juga lukisan berskala. Ya, betul tu. Bagaimana pentafsiran keseluruhan murid untuk hari ini cikgu? Okey, alhamdulillah nampaknya murid-murid dapat menjawab dengan tepat, walaupun ada juga yang tidak dapat jawab dengan tepat, tapi itu adalah proses pembelajaran Cik Mira. Betul. Daripada yang salah itu kita betulkan dan insya-Allah dalam peperiksaan nanti kita akan dapat markah yang penuh. Okey, jadi berdasarkan rumusan yang cikgu buat, keseluruhan pelajar murid-murid cikgu dapat menjawab dengan betul dan cikgu bagi 5 bintang untuk keseluruhan
prestasi murid-murid cikgu. Wah, tahniah semuanya. Dan kalau mereka ingin mengukuhkan lagi pemahaman mereka, macam Hidayah, Dini, kan, Aris, apa lagi, Kang Komira, Min, nak kukuhkan lagi pemahaman mereka dalam tajuk ini, di manakah mereka boleh dapatkan sumber rujukan? Okey, jadi murid-murid jika ingin dapatkan latihan-latihan yang pelbagai, matematik dan semua subjek lain, boleh melawati portal Sumberku. Dapatkan di situ bahan-bahannya. Baiklah, terima kasih banyak-banyak Cikgu Kuna Sama-sama. atas perkongsian ilmu pada hari ini. Tak lupa juga terima kasih kepada Cikgu Jurubahasa Isyarat iaitu Cikgu Zahratul Azma atas kesudian bersama dengan kami. Diharapkan ilmu ini dapat memberi manfaat yang luar biasa kepada semua yang menonton. Teruskan setia menonton mendengar rendah untuk lebih banyak ilmu dan informasi. Saya Syamira Nazir. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bye. Bye. Didik TV KPM